Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Cikgu Asma Husin, dan insya-Allah pada hari ini saya ingin berkongsi dengan anda di luar sana tentang beberapa tips bagaimana untuk kita kekal positif sepanjang hari. Baiklah, yang pertama yang boleh saya katakan ialah bagaimana cara untuk kita kekal positif dan kita sentiasa bersyukur. Kita sentiasa kena bersyukur dengan apa sahaja yang telah kita dapat, dengan apa sahaja pemberian telah Allah berikan kepada kita, sama ada pemberian itu besar ataupun kecil. Kita perlu berasa bersyukur, bermula dengan sekecil-kecil pemberian hinggalah kepada sebesar-besar pemberian yang telah kita dapat selama ini. Satu lagi cara untuk kita berasa bersyukur ialah kita sentiasa membandingkan diri kita dengan orang yang lebih tidak bernasib baik daripada kita. Itu adalah cara yang paling mudah untuk kita rasa bersyukur. Senang untuk kita rasa bersyukur dengan apa yang kita dapat. Sebagai contohnya, jika kita dalam keadaan sekarang hidup dalam keadaan sederhana, jadi kita perlu melihat golongan-golongan yang masih kurang bernasib baik, yang lebih susah daripada kita, supaya timbul rasa kesyukuran tersebut. Sebaliknya, jika kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik daripada kita, contohnya kita sederhana, kita tengok pada golongan yang kaya raya, mungkin rasa bersyukur tu susah untuk kita pupuk dalam diri kita. Jadi bila tidak ada rasa bersyukur, mulalah kita untuk berfikir yang bukan-bukan. Mulalah untuk kita fikir, kenapa aku jadi macam ni, kenapa aku tidak sehebat orang itu, kenapa aku tidak sekaya orang ini. Jadi itulah yang akan membuatkan kita bermula untuk berfikir dengan cara yang negatif. Itu yang pertama, bersyukur. Yang kedua ialah sentiasa bersabar. Sabar ni bermaksudnya kita redha atau menerima apa sahaja musibah yang datang kepada kita, sama ada musibah itu boleh jadi musibah yang baik, boleh jadi musibah yang tak baik. Maksudnya di sini ialah dalam kehidupan kita seharian ini, musibah yang dimaksudkan itu tak semestinya perkara-perkara yang tak elok. Maksud saya, sepanjang kehidupan kita ini sudah tentulah ada ujian-ujian yang akan kita hadapi, sama ada ujian itu besar ataupun ujian itu kecil. Tapi jika kita sentiasa mengamalkan sifat atau sikap bersabar ini, redha dan menerima apa sahaja yang terjadi pada diri kita sebagai takdir yang Allah tetapkan, dan kita sentiasa ingat bahawa setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya yang akan datang di sebaliknya. Sebagai contohnya, ketika COVID-19 ni, kita tengok walaupun kita tidak boleh bergerak ke sana ke sini, tak boleh berjumpa dengan rakan-rakan, tetapi dalam masa yang sama ada perkara baik yang berlaku dalam keluarga kita, iaitu hubungan kita sesama ahli keluarga bertambah rapat. Itu contohnya. Jadi bersabar. Dengan bersabar, insya-Allah kita akan sentiasa berfikir perkara yang baik-baik, kita sentiasa fikir yang positif. Yang ketiga pula ialah berdoa. Berdoa maksudnya di sini ialah seperti mana kita maklumlah kan, bukan senang untuk kita kekalkan sikap positif kita. Bukan senang. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan situasi yang di sekeliling kita, dan kadang-kadang bila kita nak berfikir positif, ada pula rakan yang lain kata, kau ni asyik positif je, asyik fikir baik je. Cuba kau fikir sikit apa akibatnya kalau kita fikir baik ni. Itulah natijahnya kalau kita ataupun cabarannya yang akan kita hadapi sekiranya kita nak kekal positif ni. Cabaran-cabaran yang berlaku di sekeliling kita ni kadang-kadang akan menggugat kesabaran kita. Jadi doalah, sentiasa berdoa agar kita kekal istiqamah dengan apa yang telah kita lakukan. Jika kita selama ni memang kita sentiasa berfikiran positif, jadi kita sentiasalah berdoa agar kita dilindungi daripada
sifat-sifat atau sikap-sikap yang tidak baik. Itu yang ketiga ya. Yang keempatnya pula ialah bagaimana untuk kita kekal positif. Salah satu caranya ialah dengan sentiasa memaafkan. Sentiasa memaafkan. Kita mulakan dengan memaafkan diri kita dahulu. Sudah tentu kita sendiri pun banyak membuat dosa kan. Jadi apa salahnya ya kita duduk seketika, kita muhasabah diri kita, kita nilai balik apa yang telah kita lakukan selama ini, adakah banyak baik, adakah banyak yang tak baik. Kita muhasabah diri, kita maafkan diri kita dan sekaligus kita cuba untuk perbaiki apa sahaja kelemahan yang kita telah buat selama ini. Bila dah selesai dengan diri sendiri, kita belajar pula untuk cuba memaafkan orang lain. Ya, sedangkan Nabi pengampunkan umat, betul tak? Ya, dan lagi satu, yang maha pengampun ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapalah kita untuk tidak memaafkan orang lain jika ada mereka melakukan kesalahan terhadap kita. Dengan memaafkan orang ini sebenarnya kita akan berasa lapang dada. Ya, kita akan berasa lapang, kita akan rasa tenang dan tidak ada apa-apa lagi yang akan kita fikirkan tentang orang yang pernah berbuat salah dengan kita kerana kita telah memaafkan dia. Jadi apabila kita berfikiran lapang, kita berasa tenang, maka kita akan mudah untuk berfikir secara positif. Ya tuan-tuan, itu yang keempat. Dan yang kelimanya ialah cara untuk kita kekal positif adalah dengan sentiasa bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik-baik. Ya, perkataan yang baik itu merupakan juga doa ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sentiasalah kita memilih dan menggunakan perkataan-perkataan yang baik-baik semasa kita bercakap atau berkomunikasi dengan orang lain agar kita terhindar daripada berkata-kata yang tak baik dan berkata-kata yang negatif. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang 5 tips yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan agar kita dapat sama-sama kekalkan sikap ataupun sikap berfikiran positif ini dalam kehidupan kita supaya kita lebih tenang dan lebih ceria dan gembira dalam kehidupan kita sehingga akhir hayat insya-Allah. Sekian daripada saya, jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.